Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah, wala haula wala quwwata illa billah, wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan syukur yang mendatangkan dengan tiga perkara. Diucapkan dengan mulut, dibawakan dengan hati, merasai diri hamba. Kalau tak rasa diri hamba, syukur tu tak sampai ke mana pun. Kalau duk rasa diri tu lagi Tuhan, kalau duk rasa diri tu tidak ada Tuhan, kalau duk rasa sombong lagi, maka syukur itu tidak sampai. Orang di atas tak perlu bersyukur, yang bersyukur orang di bawah. Maksudnya, yang kedua, kata Imam Ghazali, orang yang bersyukur ni dia kena rasa sifat kehambaan, baru sampai kepada apa yang disyukurkan. Bahru Mazi jilid yang ke-3 dalam bab syukur. Yang ketiga, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Kita ada 7 anggota di tubuh badan kita. Mata, kepala, tangan, kaki, mulut, hati adalah segala raja. Maka bagaimana nak jaga tangan? Syukur nikmat tangan dengan keadaan jangan duk buat benda haram. Tangan tu tadi. Syukur nikmat mata dengan jangan sama sekali pandang benda haram, melainkan yang diharuskan sahaja. Maka itulah mensyukuri nikmat. Bukan jaga mata, tukar kontak lens, bubuh warna biru, titik air mo, macam-macam jaga bagi. Tapi mata duk tengok benda haram juga. Itu bukan syukur. Syukur hak Allah, bukan syukur sesama kita. Sesama kita ni terima kasih kita. Sebab apa kita bagi? Sebab kita kasih, maka dia terima kasih kita itu. Itu dia panggil terima kasih. Muslimin yang dirahmati Allah, jazakallah khair. Itu doa. Doa kepada orang yang bagi kat kita, kita doa pada dia supaya bertambah-tambah pahala pada dia. Dia pun kata balik kat kita, wa iyyaka, dan juga doa itu kembali juga kepada kamu. Jadi kita kata sama-sama tu maksudnya doa bagi sama-sama dapat. Macam kita orang yang bersin, dia kata alhamdulillah, kita kata ya rahamkallah, moga-moga Allah merahmati kamu. Dia jawab balik yahdina wa yahdikumullah, moga-moga kita sama-sama dapat hidayah. Itu konsep orang yang beriman bila dengar sesuatu. Orang bagi salam, kita jawab salam tersebut. Tambah-tambah dalam keadaan COVID-19 yang tak ambil vaksin lagi ni, jawab salam ikrar. Itu vaksin yang paling elok. Apa dia? Kalaulah dia itu mustajab doa, kalau dia itu mujarab doa, kalau dia itu Allah angkat doa dia diterima, dia kata kat kita assalamualaikum. Jawab. Pasal apa? Salam tu adalah doa daripada dia, selamat kita. Atau kita jumpa dia, kita bagi salam, dia jawab waalaikumsalam, waalaikumsalam, hang juga selamatlah kita. Tiba-tiba kena juga ni gena ni.
Yang tu takdir. Dapat ke, tak dapat ke, ambil ke, tak ambil ke, kita tetap letak dengan Allah. Faiza azamta, bila kamu dah berusaha, fatawakkal 'ala Allah, maka kamu bertawakallah, serahlah diri pada Allah. Usaha-usaha dah tapi duk gagal juga, fail juga, nak buat macam mana? Usaha-usaha dah tapi jangan putus asa, sebab itu adalah dugaan Allah nak tengok iman kita. Okey, you jatuh dalam periksaan tapi you naik dalam iman. Dia buat lagi paper Julai sampai 3 kali. Contoh, ya ada yang terasa pula. Muslimin dirahmati Allah, kan? Cuba. Maka dalam percubaan tersebut ada orang, ada sahabat saya paper Julai dengan SPM law jadi pensyarah di Brunei Darussalam. Apa nak kata dulu duit geleng kepala kat dia dah, tapi law siapa dia ada, gaji tak payah abang lah, rumah besar mana, bilik ayak boleh main bola. Muslimin dirahmati Allah. Bohong di. Yang kata kerajaan Brunei ni dia cukup utama orang agama, itu ya cerita. Yang kata yang dulu SPM Julai berapa kali ulang geleng kepala saya kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, syukur nikmat Allah ini adalah merendahkan diri kita yang paling penting. Kalau duduk alhamdulillah, duduk takbur lagi, itu tak capai lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita terus. Alhamdulillah dengan nikmat Islam agama kita, alhamdulillah dengan nikmat iman, ketetapan keyakinan kita. Moga-moga keyakinan ini, keimanan ini sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dugaan demi dugaan, fitnah demi fitnah akan berlaku. Maka kekuatan yang ada pada kita iman. Semat dalam hati anak kita iman. Iman kita tak boleh diwarisi, melainkan kita kena ajak. Ajak apa? Ajak bagi susah. Jangan ajak senang sangat, senang. Esok bila dia susah dia tak boleh. Ajak dia susah. Okey, bila dia susah dia dah biasa, Allah bisa tegal biasa. Muslimin yang dirahmati Allah, kita sambung dalam masalah kita 90, betul? Okey, baik. Masalah puasa perempuan hamil dan yang menyusukan anak, bagaimana hukumnya? Perempuan yang hamil mengandung, perempuan yang menyusukan anak. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi yang ambil daripada Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, satu kitab hadis, syarah dalam bahasa Arab Tuhfatul Ahwazi, syarah dalam bahasa Melayu, inilah kitab dia Bahrul Madhi. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Tafa'u wa ulumihi ila darain. Moga-moga ni memanfaatkan ilmu ini hingga akhirat. Kata Abu Isa At-Tirmizi, ambil daripada kitab Mukhtasar Sahih Tirmizi, maka kata Imam Tirmizi lah, dan bermula amal atas hadis yang di dalam masalah 89, hadis yang cerita bab perempuan yang mengandung dan sebagainya tadi, di sisi ahli ilmu, dari sisi ulama yang pakar bahagian agama. Kata setengah daripada ahli ilmu ni ulama lah, bermula perempuan yang bunting hamil dan perempuan yang menyusukan anak harus berbuka puasa. Maksudnya kita dah mengaji dah. Siapa yang boleh makan siang hari bulan Ramadan? Siapa? Yang pertama, orang sakit. Yang kedua, orang musafir. Yang ketiga, orang hamil. Yang keempat, orang yang menyusukan. Habis yang abang makan siang hari pasal apa? Ada 4 ni kah? Sakit, sihat ya. Musafir, kampung aku. Ngandung kot. Habis ayat tu. Haram makan kalau tidak mendatangkan benda-benda ni, perkara-perkara ini. Yang duk makan siang hari juga pasal apa? Bulan Ramadan adalah bulan siang kena puasa. Itu kena ingat betul-betul. Haram kalau hang makan. Kalau ada benda yang saya sebut tadi tak apalah. Okey, baik. Harus berbuka. Maksudnya berbuka di sini dia tak payah puasa. Keduanya, nya tu balik pada kedua tadi, orang yang hamil dan yang menyusukan.
dan wajib qadanya. Itu maksudnya kelonggaran pada dia, rukhsah pada dia boleh berbuka dan dia kena qada. Bukan tak puasa tak payah qada, tak kena qada. Okey. Dan memberi makan orang miskin, fidyah. Itu dipanggil fidyah. Fidyah ni macam bayak ganti. Maka dengan dialah berkata Sufyan As-Sauri, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Malik, Maliki, Syafi'i, kita, Ahmad. Ada satu lagi yang tak sebut, Imam Hanafi. Okey. Imam Hanafi tak sebut pun. Maka di sini ada khilaf, ada satu. Okey. Dan kata setengah daripada mereka, yang hak sebahagian hak tadi, hak sepakat tadi, hak yang Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad tadi, Sufyan As-Sauri, guru pada Imam Syafi'i. Hak yang kata lagi harus berbuka puasa keduanya dan beri makan keduanya. Apa beri makan? Bagi makan, dia berbuka, dia bayar fidyah. Hari itu juga dia sediakan satu cupak, sedia siap. Hari itu dia buka, dia terus pergi bagi ke. Tak payah tunggu dah, terus pergi bagi. Okey. Mana dia tadi? Dan tiada qada atasnya. Itu dah bayar dah cupak tu tadi. Dan jika berkehendak keduanya, dia nak akan mau qadanya, harus qadanya. Harus, bukan wajib pun. Dia kata dia tak mau bayar cupak-cupak ni, aku nak qada juga. Bila? Mengandung tu 9 bulan. Kalau dah kata mula-mula Mai tu kata 3 bulan, 2 bulan duk wek sampai 9 bulan temu Ramadan pula sekali lagi tu gena pula. Jadi masalah. Atau dia menyusu lama mana? 2 tahun. Tu bila nak qada? Fikir ni lah. Dah bila dah jadi bertangguh hari, bertangguh tahun, double pula. Nampak? Nak qada ke? Tak apa qada. Dia sanggup qada. Okey, it's up to you. Mai tak anak dok wah. Susu tak keluar. Macam mana pula? Tu dia lah. Tak apa, kita bagi kelonggaran. Agama bagi kelonggaran antara dia nak bayar fidyah ataupun dia nak qada. Dia nak ambil qada. Ambil qada ikut. Faham lagi? Antara qada dengan fidyah. Muslimin yang dirahmati Allah. Harusnya qada, harus, bukan kata wajib pun, bukan kata sunat. Dan tiada atas keduanya memberi makan orang. Dua-dua tu dah, bukan kata qada, dah qada lepas tu bagi makan pula lagi. Yang hak tu selalunya tertangguh. Kalau dah tertangguh tu, okey, tertangguh tu apa dah tertangguh hari tu, hang puasa satu, hang kena bayar satu. Pasal apa? Dah tertangguh jadi 2 dah. Faham dah tu? Dah jadi masuk tahun yang kedua. Muslimin yang dirahmati Allah. Maksudnya dia hanya qada satu sajalah. Dia tak perlu dia patutnya 2 hari qada tapi satu bayar fidyah, satu lagi ni. Memudahkan baliklah kat dia. Kalau dia kata dia kena puasa kedua-dua, teruk balik pula. Itu. Okey, baik. Dan dengan dialah berkata Ishaq, kata Imam An-Nawawi, itu kata ulama-ulama, lepas tu syarah ashab min ashabi Syafi'iyah. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi ni mazhab Syafi'i. Dia kata apa di dalam Majmu' kitabnya, telah berkata ashab kita. Nak rujuk mazhab Syafi'i punya mazhab, tengok dalam kitab Majmu' sebab dia adalah kitab untuk mazhab Syafi'i. Kalau kita kata kitab Risalah, kitab Al-Um tu tinggi sangat, jangan duk pergi baca lah. Tapi saya dengar ada orang duk baca kitab Al-Um. Oi, kami pakat terkejut habis. Orang yang boleh baca Al-Um ni, baris dia mesti tak boleh jatuh. Sebab dia tak ada baris. Ada, dia kata di Kuala Lumpur ada Pak Long ni baca. Hoi, yang boleh baca ni orang betul alim mazhab Syafi'i betul. Al-Um, kitab Al-Um. Baik, muslimin yang dirahmati Allah. Telah berkata ashab kita, ashab ni maksudnya ulama-ulama mazhab Syafi'i. Bermula orang perempuan yang bunting hamil dan perempuan yang menyusukan anaknya, jika takut keduanya, yang ni takrif hukum ni, ambil tang ni. Jika takut keduanya dari sebab puasa itu melemahkan dia kalau dia mengandung,
susu tak ada kalau dia menyusu, dia takut berlaku benda tu atas diri keduanya. Nya tu balik pada orang perempuan yang antara dua tadilah. Nescaya harus keduanya berbuka. Dia tak payah puasa. Buka tu apa dia? Buka tu tak payahlah. Bukan kata boleh buka no, Allah malakasum tu. Tengah hari boleh kata Allah malakasum tu. Tengah hari mana boleh Allah malakasum tu. Selesai puasa pun boleh Allah malakasum tu. Tengah hari tu orang panggil break lah juga. Tapi break break pas jugalah. Habis hancur. Tak payah Allah malakasum tu. Ngap tu kira dia lah. Okey. Harus keduanya berbuka dan qadakan dan tiada fidyah atas keduanya seperti hukum orang yang sakit. Qada dan tiada fidyah seperti orang sakit. Kan? Orang sakit dah memang tak nampak harapan dah nak lega, maka qada. Kalau dia tak boleh nampak harapan, fidyah atas diri dia pada tiap-tiap hari bulan Ramadan. Dan ini semuanya tiada khilaf padanya. Dan jika takut keduanya atas dirinya dan anaknya, kalau takat diri dia saja tak apa, ni takut anaknya pula, maka demikian itu juga tiada khilaf. Tang dia tu boleh lagi, ketak-ketak lutut pun dia boleh lagi, dia puasa juga, tak apa. Ni tak, bukan takat dia. PPP cek dekat doktor bahagian hamil ni, tengok-tengok denyutan nadi anak tu slow. Pasal apa? Mak puasa. Dia ada dua kemungkinan, antara lemah mak atau lemah kandungan. Hak yang kedua, susu tak ada, anak lapar. Hak tu lah. Okey, lemah mak atau lemah anak. Hak tu maksud dia. Tiada mentasrihkan, okey, menerangkan akan dia oleh ad-Darrami dan Sarkhasi dan lainnya daripada keduanya. Dan jika takut keduanya atas anaknya, tiada takut atas dirinya, boleh berbuka juga. Kalau dia tak takut atas diri dia, dia boleh puasa, tapi takut atas diri anak pula. Nadi anak tadi dia dup, dup. Siapa yang tahu, siapa biasa jadi pak, pergi hantar selalu kan, duk berulang, mau tambah-tambah kat nak bersalin, dia kerap sungguh lah kena pergi pejabat kesihatan. Pasal apa? Nak tengok nadi, nak tengok apa tu lah. Mak apa kena tengok ke, tengok hari ikut darah tinggi ke, kecil manis ke apa pun kena tengok juga, sebab risiko pada mak pula. Okey. Keduanya atas dirinya boleh berbuka juga keduanya dan qadakan dan tiada khilaf. Dan pada fidyahnya, pada qaul yang lebih asahnya wajib. Ini wajib bayar fidyah saja. Maka ialah yang dinaskan di dalam Al-Um dan Mukhtasar dan lainnya daripada keduanya. Kata Sahibul Hawi, ialah menaskan akan dia, menaskan ni maksudnya menghukumkan akan dia pada qaul qadim. Imam Syafi'i ni dia ada dua qaul, pendapat. Ketika dia duduk di Basrah, pendapat awal dia panggil qadim. Ketika masa dia berjalan, dia pergi sampai ke Mesir, dia duduk di Mesir, dia baru nampak fatwa dia tadi bercanggah dengan hak yang dia dah berjalan, dia jumpa orang, dia masuk dalam dunia orang apa semua, dia ubah fatwa dia tadi menjadi qaul jadid. Dia ada dua qaul Imam Syafi'i ni. Setelah dia berjalan mengembara, dia kenal masyarakat, maka dia mengeluarkan fatwa kedua pula. Dia panggil qaul qadim dengan qaul jadid. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan menakalkan akan dia oleh Ar-Rabi' dan Al-Mazni, kata ia dan lainnya, dan telah dinaskan dalam Al-Buyuti atas wajib fidyah atas orang yang menyusukan apabila tiada puasa ia, maksudnya tak ada qada, dan tiada fidyah atas orang yang bunting. Pening kan mengaji kan, pening kan. Yang ni macam hak yang hak yang nak ambil point, nak jawab periksa boleh lah. Okey, kata Al-Buyuti kata apa pula, daripada dinaskan dakalkan daripada siapa, kena buat. Okey, 91 masalah menyusukan anak orang dengan upah. Bolehkah tiada puasa? Kan, dia jadi ibu susu, dia ambil upah menyusu.
kan. Orang dok main hentak dia menyusu. Dia ni perlu tak berpuasa? Faham ke? No? Tak payah ulang dah. Baik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Mahzab, apabila tiada puasa Ramadan, seorang perempuan kerana takutkan mudarat atas anaknya yang disusukannya dengan upah, maka qaul yang sahih, bahkan yang lebih betulnya, ialah hukum yang telah memutuskan akan dia oleh Qadhi Husain di dalam fatwanya, dan sahibul apa dia ni, tatamah ke tatimah, tak tahu ada berapa, tak tahu dah ni, titik dia disambung habis. Dan lainnya daripada keduanya, kata keduanya, harus baginya tiada puasa. Maksudnya dia tak payah puasa, tapi dia kena qada balik lah, sebab dia ambil upah menyusukan anak sebelum Ramadan lagi. Tapi kalau dalam Ramadan baru nak pergi cari siapa nak menyusukan anak mai, tu tak boleh. Sebelum Ramadan ya rejak, tiba-tiba kau ni nak minta upah susu menyusukan anak dia, baru yang bersalin bulan Rejab, bulan Syaban. Yang ni hukum ni sebelum Ramadan. Okay, nah? Ada lagi ke Baman duk menyusu ambil upah? Tak ada kan, habis kuat lembu kan buat macam tu. Tak ada dah ibu-ibu susu ni, tak ada dah. Cuma timbul masalah dia ialah bab aurat kan. Ambil anak angkat perempuan, ambil anak angkat laki, duk fikir macam mana isu aurat pak hang ni kalau anak angkat perempuan, macam mana hang pula dengan mak hang ni anak laki, anak angkat ni, duk buat macam mana? Dia kelepiak juga, picit bagi keluar juga susu. Tu tak boleh, tu tak boleh. Dia tak boleh paksa untuk minum susu dia juga. Kalau ada pun dia tak boleh paksa. Macam mana cara nak boleh buat? Adik dia yang mengandung, yang ada anak, atau adik laki dia, adik perempuan laki dia ada, suruh. Yang tu tak apa. Jangan hak paksa hak dia juga. Yang tu seolah-olah menghalalkan benda yang haram. Ramai ada buat macam tu. Lepas tu ada orang tanya saya tak puas hati. Dia pergi tanya orang tu pula, tanya sama jawapan dia. Sengak ayat tu. Pergi tanya Datuk Arun. Dulu lah jadi kes tanya Datuk Arun. Datuk Arun kata macam tu. Tanya yang terbaru, taklah kata baru sangat. Ustaz Azhar Idrus berkata macam tu. Tak boleh untuk paksa budak tu ni. Kalau nak ni juga, bagi dia, susukan dia 2 kali belahak, 2 kali kenyang dengan adik perempuan kita. Maksudnya dia adalah anak susu menakan. Macam mana tu? Maksudnya boleh duduk dengan dia tanpa dikahwini sebab dia anak susu. Anak susu menakan adik kita. Anak susu adik kita. Macam mana nak cerita ni? Faham lah nang? Faham lah. Yang tu tak apa. Hang ada susu tak? Ada. Hang tolong susu budak ni Ustaz. Aku upah kat hang. Tu tak apa. Hang kada apa pun kering dah. Yang tu pun kering satu cerita. Lepas tu hak yang bab kenyang satu cerita. Nak bagi membolehkan hukum tu satu cerita. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey dah. Terus masalah. Tak habis ingat tadi. Harus baginya tiada puasa dan kena ia memberi fidyah sebagaimana pada anaknya sendiri. Perempuan tu tadi. Sebab sebelum Ramadan kali dia dah ambil dah budak tu. Masa Ramadan dia duk ambil upah, budak tu dah biasa dengan dia, maka dia terpaksa menyusu tiap-tiap hari, maka dia boleh. Dia macam anak dia sendiri juga. Jadi hampir terang tu. Bahkan kata Qadhi Husain, wajib atasnya berbuka puasa jika memberi mudarat akan anak yang disusunya, dia ambil upah tu tadi. Okey, sebab apa? Sebab dia puasa. Ingat syarat dia ialah sebelum Ramadan. 92. Masalah perempuan hamil atau yang menyusukan anak sakit. Dia menyusu anak satu cerita, lepas tu sakit pula tu. Ataupun dia menyusu anak atau dia hamil, dia musafir pula tu. Bagaimana hukumnya? Nak jatuh hukum hak ibu susu ke, menyusu ke, hamil ke, musafir ke, sakit ke? Dia jadi hampir bertindan-tindan hukum. Ya, ada masalah.
Dia ni nak hukum macam mana? Sebab dia nak berbuka puasa tadi atas sebab apa? Dia kena fidyah ke? Dia nak kena qada ke? Ha tu, duduk tahu tu. Okey, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Majmu', jikalau ada seseorang perempuan yang bunting atau yang menyusukan anaknya itu musafir ataupun sakit, antara keduanya. Perempuan tadi, maka berbuka puasa ia dengan niat harus berbuka dengan sebab sakit atau musafir. Tak boleh niat kerana bunting atau menyusukan. Hak tu lebih besar. Hak besar dia ialah musafir, kerana musafir dan sakit tu lebih tinggi daripada hukum dia bunting dengan ni. Maka tiadalah fidyah atasnya dengan tiada khilaf, dia kena qada. Sampai tahu tu kena mengaji. Okey. Mengandung. Kalau mengandung boleh bayar fidyah ataupun menyusu boleh bayar, tapi pedik kerana musafir hilang, hazafkan hukum hak yang kerana dia, ubah kepada hukum musafir. Okey. Tapi kalau dia sakit, sakit pun ada juga hak yang kena bayar fidyah kalau tiada harapan. Awak sakit mengandung ni tiada harapan tu ni ke sakit mengandung? Adakah orang sakit mengandung ni tiada harapan sembuh? Muslimin ni rahmati Allah, dengan tiada khilaf dia kena jatuh atas niat musafir atau sakit. Dan jika tiada niat harus dan berbuka ia kerana takutkan mudarat atas anak bukan atas dirinya, maka padanya wajib fidyah dua-dua wajah. Dua-dua kena fidyah. Apa dia? Hak musafir dia berkena fidyah, hak ni berkena fidyah. Sebagaimana dua wajah pada berbuka puasa orang yang musafir dengan sebab jamaah, jimak. Sudut sebut lapik ingat dengan apa-apa. Dia dah musafir. Orang yang berpuasa musafir dengan sebab jamak ke jimak ni? Dah harumi jimak. Tahu lah tak payah cerita pada dia jimak. Dia kalau duduk sekali panggil jimak, kalau dia panggil janabah. Faham istilah tu nah? Suami isteri dia panggil hak ni jamaah, jimak. Kalau dia dah pisah, duduk apa sampai lama-lama? Tak ada kerja duduk lama-lama. Dia dah berpisah, dia panggil orang yang berjanabah. Tadi berjamaah. Yang ni berjanabah. Bila dah berjanabah, makruh atas dia menangguh-nangguhkan mandi. Dia pergi kat situ pula dah. Dia boleh dia pun noneh pergi goreng nasi dulu hak perempuan. Hang bukan haid pun. Hak laki pula duk noneh pergi menyangkui pun boleh lagi. Kereh pergi gunting rambut lah apalah. Kalau tak ada ayak sekalipun kata Nabi, hang wuduk lah atau tayamum dulu. Takut mati je lah tu. Dia boleh kereh tidur terus pada. Belambuk raja tu. Gelak tu. Tak boleh sunat bangkit mandi dulu baru tidur. Ni saya nak abang ni hukum masai. Tapi dah kalau dah terkereh lu tak payah lah kan. Dah kawan senang mati. Ni saya nak pesan ni semua ayah-ayah semua ni. Jangan menangguh-nangguhkan mandi junub. Saya nak pesan. Ada sampai dia boleh sampai bulan Ramadan. Lepas tu makan sok dengan apa? Makan sok dengan tu. Habis tu azan subuh. Boleh tidur sampai lehok. Subuh mana apa mana. Subah. Tu yang ada orang tanya tu, sah ke puasanya? Aduh, sah puasa dia tapi perbuatan dia itu membawa kepada haram. Sebab apa? Menangguh-nangguhkan mandi junub tu kita kena faham bab jamaah, jimak ni maksudnya menghimpunkan, wati tu memasukkan. Lepas tu bila dah habis jamaah himpun, janabah pisahkan. Pisah itulah orang yang berpisah antara suami dan isteri dia panggil junub. Maka mandi junub dengan mandi hadas besar lain, haid dan nifas tak sama. Tak sama. Mandi hadas besar haid, perempuan yang dah wati, perempuan yang dah dukul dengan perempuan yang belum anak dara lain juga.
Tanya ustazah lah. Yang saya nak bawa di sini adalah orang suka tangguh mandi junub. Orang perempuan haid, yang tu Allah Ta'ala bagi. Nak paksa dia mandi pasal apa? Melainkan dia mandi biasa tak apalah. Tapi bila dah tahu kata istizhar, dia dah betul kering, tu wajib kena mandi cepat-cepat. Dan wajib dia kena sembahyang cepat-cepat bila masa dia kering. Tu jangan duk buat pula noneh pula. Samalah juga. Tapi kalau dia dalam haid masih ada, dia tu dah besar haid. Lepas tu dia lepas bersalin dalam baru 2-3 hari, maka dia nifas. Nifas ni tak boleh paksa untuk mandi hadas besar tu. Ni. Hak tadi ni, hak jamaah janabah ni. Boleh pergi supermarket dulu laki bini tak mandi. Aduh. Apa proses yang dia buat? Semua makruh. Semua makruh. Mayang telah dah tak mayang. Pasal dia tak mandi lagi. Dia sedekah waktu pun sedekah jadi makruh. Dia bersembang dengan orang pun makruh. Apa dia buat mau makruh? Tambah-tambah dia pergi potong rambut. Apa hukum pula? Dalam keadaan dia berhadas besar. Haram. Pergi potong kuku. Pasal janabah ni boleh usaha. Jangan duk. Ada orang salah faham janabah dengan hadas besar lain tu sama ya. Tak. Okey. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus. Okey, bab majaa fi shaumil 'alil mait. Apa dia? Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menyebutkan hukum puasa daripada mayat. Kita tolong puasa atas mak ayah kita yang mati. Kita tak bayar fidyah. Bulan Ramadan dia sakit teruk. Awal Ramadan ke sebelum Ramadan dia sakit teruk. Mai tengah Ramadan, ayah saya 13 Ramadan meninggal. Maksudnya selama dia sakit tadi dia tak puasa. 13 hari tu macam mana? Hak lepas pada hak tu 14 15 tak usah duk kira dah kawan tak ada. Dia kata sebulan ke? Bulan apa 13 hari dah lah. Okey, 13 hari kami ada berapa beradik? Saya bedak. Hang puasa 3 hari beda ayah. Hang puasa ni. Tak payah banyak fidyah. Oh, boleh ke? Mai kita bincang. Kita tolong puasa pada orang yang mati. Ketahuilah kiranya saudaraku, seorang yang mati tiada mendapat ia membayarkan puasa yang wajib atasnya. Memang dia tak boleh bayar lah. Duk tunggu hidup. Bila nak hidup memang tak hidup dah. Nak bayar fidyah. Kalau hak hidup ada anak dia lah kena bayar. Tapi kalau dia tak mau bayar fidyah nak tolong puasa, boleh ke? Adakah boleh seorang daripada walinya tu siapa dia? Penjaganya. Kalau dia bapa, kita wali anak. Kalau anak dah besar, dia jaga pak dia lah wali pula. Apa maksud wali? Penjaga, guardian. Tu sebab seorang bapa boleh jadi wali kalau dia ada anak perempuan. Pasal dia jaga. Itulah wali. Okey. Muslimin yang dirahmati Allah. Atas walinya, mana dia tadi? Puasa akan dia, wali, anak-anak dia ke, ataupun ayah dia tolong puasa kat anak dia ke, anak dia yang jatuh sakit. Maka pada hadisnya, maksudnya orang lain boleh tak? Tak boleh. Dia hanya orang yang berkait saja. Yang akan datang ini menunjukkan atas harus. Maksudnya boleh. Walinya puasa akan dia, iaitu hadis yang telah dikeluarkan. Mana hadis? Dia tanya mana hadis. Dia sikit tanya dalil, sahih tak sahih? Tu aku pun nampak sekali lagi. Sikit sahih tak? Kalau aku habaq sahih, dia. Kalau habaq sahih pun akan tahu kat apa sahih kata orang. Dhaif, apa maksud dhaif? Dhaif bukan hadis lemah. Saya ulang. Duk kata hadis ni dhaif, Dhaif bukan maksud lemah. Matan hadis tak lemah. Matan hadis tu Rasulullah takkan lemah kot. Yang lemah tu periwayat dia. Hadis dhaif bukan hadis lemah. Tolong. Hadis marfu', hadis yang diangkat. Tak tahu periwayat terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu ada hadis marfu'. Ngaji banyak hadis. Dia kata, hadis ni tak boleh pakai. Dhaif. Siapa dhaif? Lemah. Ni yang kenal lemah apa dia? Bukan lemah. Dhaif tu kaji dalam bahasa istilah hadis. Bukan kaji dalam bahasa istilah kamus.
Oh, dhaif lemah. Tak. Banyak geng-geng Wahab ni buat kerja macam tu. Dia baca kitab apa dia Ihya Ulumuddin, hadis banyak hadis dhaif. Dia pukul terus maudhu', tak pakai. Bakar buang Ihya Ulumuddin. Ni ada satu negara. Depa pakai Ibnu Taimiyah. Kata dah tersebut keluar lah. Ada negeri ni berada Belambak yang duk tikai usolli apa dia kata. Nabi tak pernah buat pun. Wow. Saya kena Masjid Al-Hana Arab. Ustaz Zahir pun kena Al-Fatihah. Mai tegur tu Al-Fatihah apa. Nabi tak pernah buat pun. Wow. Saya kata miracle. Mana ni hampa tu dia ada hadis cuma dhaif. Muslimin yang dirahmati Allah, tangguhlah belum minggu depan kita mengaji lah. Bunyi dah. Dekat tu saja tuan-tuan. Nah, boleh tolong puasakan. Tambah-tambah kalau anak puasa, dua benda yang tolong tuan-tuan tolong buat kalau ada mak ayah lagi. Yang pertama, tolong jadi imam solat jenazah. Allah buka luar kubur ayah mak kita. Dah kalau takat Allahu akbar habis bagi balik kat tu imam. Lepas tu apa tu imam buatlah. Adakah mayat ini baik? Contohnya kan apa? Bagi kat dia. Satu, kedua, tahu ada lagi baki puasa mak ayah, tolong puasa. Pasal apa? Anak yang soleh. Dia sayang mak dia. Maka Allah pandang dengan pandang rahmat. Syurga mak ayah dia. Muslimin yang dirahmati Allah. Saya ada mak lagi. Okey, takat tu saja tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan tu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faidin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.